Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Nur Fatimah binti J. Sulaiman. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk inflasi. Inflasi bermaksud suatu kenaikan tingkah harga umum secara menyeluruh dan berterusan bagi barangan atau perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi. Harga umum merupakan harga purata suatu barang atau perkhidmatan yang dipasarkan dalam negara. Dengan peningkatan tingkah harga umum, setiap unit mata wang yang hanya dapat membeli barang atau perkhidmatan yang kurang daripada sebelumnya. Secara ringkasnya, inflasi menunjukkan penurunan kuasa beli pengguna. Indeks harga pengguna IHP merupakan satu angka atau indeks yang menunjukkan tingkah harga barang atau perkhidmatan secara purata bagi suatu tempoh masa tertentu yang digunakan untuk mengukur kadar inflasi dan indeks nilai wang. Kerajaan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam kegiatan inflasi. Isu rumah dan sektor luar negara juga mempengaruhi dan terjejas daripada kegiatan inflasi yang berlaku dalam sebuah negara. Inflasi berlaku akibat daripada beberapa peristiwa yang berlaku di luar kawalan pemerintah. Hai, saya Syobal Lecmana, nombor metrik X61746. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran, kenaikan harga barang diimport dan juga kenaikan pada jumlah permintaan barang dan perkhidmatan. Terdapat 3 jenis inflasi iaitu inflasi tolakan kos, inflasi tarikan permintaan dan juga inflasi diimport. First kali, inflasi tolakan kos. Inflasi tolakan kos ni disebabkan oleh kenaikan pada kos pengeluaran. Kenaikan kos pengeluaran pula disebabkan oleh kenaikan pada faktor-faktor pengeluaran seperti upah, untung firma dan sebagainya. Yang kedua, inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan ini merujuk kepada ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Apabila jumlah permintaan itu lebih tinggi daripada jumlah penawaran, ia akan menyebabkan wujudnya inflasi. Perkara ini berlaku apabila ekonomi itu mencapai guna tenaga penuh. Dan last kali, inflasi diimport. Kenaikan harga umum disebabkan oleh kenaikan pada harga barang diimport dan juga disebabkan oleh kenaikan pada mata wang asing. Apabila harga barang diimport tu meningkat, ia akan memberikan kesan kepada harga barang di dalam negara. So, kenaikan harga barang di luar negara ini akan dikenakan kepada pengguna di dalam negara melalui kaedah inflasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hasil kajian lepas yang diperoleh bertajuk Kesan Penyusutan Nilai Kadar Pertukaran Terhadap Inflasi di Malaysia menyatakan sejak bulan September 2014 berlaku penyusutan nilai ringgit yang berterusan sehingga menimbulkan kebimbangan mengenai risiko inflasi yang lebih tinggi di Malaysia. Analisis fakta olahan menunjukkan bahawa kesan keseluruhan akhir terhadap inflasi perlu dinilai dengan mempertimbangkan faktor penting khususnya penurunan harga komoditi global yang berpanjangan. Ini memainkan peranan yang lebih penting dalam membendung kesan keseluruhan terhadap inflasi. Berdasarkan kajian yang dipilih ini, dapat disimpulkan bahawa kesan pindahan kadar pertukaran kepada inflasi di Malaysia secara amnya adalah rendah. Hal ini disebabkan oleh kewujudan harga ditadbir dalam IHP, kebergantungan yang sederhana pada barangan yang diimport dan penentuan harga berdasarkan pasaran oleh firma. Melangkah ke hadapan, landscape ekonomi yang berubah berikutan pembaharuan ke arah penentuan harga yang berasaskan pasaran yang boleh mengubah kadar inflasi di Malaysia. Perubahan ini boleh menyebabkan harga dalam negeri lebih fleksibel yang kemudiannya boleh membuatkan firma lebih responsif. Kesan-kesan inflasi kepada negara Malaysia. Agihan pendapatan. Bagi individu yang berpendapatan tetap, kenaikan harga barangan dan perkhidmatan akan merendahkan kuasa beli individu tersebut. Aktiviti ekonomi. Inflasi menyebabkan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan meningkat. Ini akan mengurangkan pelaburan produktif, menyebabkan ekonomi negara merosot. Tabungan. Inflasi menyebabkan susut nilai mata wang dan mengurangkan tabungan. Penghutang dan pemintang. Penghutang akan beruntung kerana nilai benar wang menurun dan pemihutang akan rugi kerana bayaran yang diterima menjadi rendah. Faktor inflasi terbahagi kepada 4. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan di mana peningkatan tingkat pendapatan dan peningkatan penawaran wang berlaku. Yang kedua, inflasi tolakan kos di mana kenaikan kos pengeluaran berlaku. Yang ketiga, inflasi diimport di mana peningkatan harga di luar negara dan penurunan kadar pertukaran wang berlaku. Dan yang terakhir, jangkaan pengguna. Langkah mengatasi inflasi. Yang pertama, alat-alat dasar kuantitatif seperti meningkatkan nisbah rizal berkanun. Yang kedua, dasar fiskal menguncuk. Dan yang terakhir, alat kawalan langsung seperti kawalan upah. Kesimpulannya, inflasi adalah keadaan yang mewujudkan trend yang semakin meningkat dalam tahap harga umum dalam ekonomi dalam tempoh masa. Penyebab utama inflasi adalah apabila kenaikan harga disebabkan kenaikan kos pengeluaran seperti bahan mentah dan upah. Lonjakan dalam permintaan untuk produk dan perkhidmatan boleh menyebabkan inflasi kerana pelanggan sanggup membayar lebih banyak untuk produk tertentu. Inflasi mempunyai pro dan kontra sendiri.
dan pembuat dasar secara amnya berjadwal kadar inflasi yang boleh diterima adalah sekitar 2% atau sedikit di bawah. Kerajaan harus sentiasa mengawasi kadar inflasi untuk mengelakkan keburukannya dan mempengaruhi ekonomi negara kita. Semasa COVID-19, kadar inflasi semakin tinggi selepas ekonomi menghadapi inflasi pada tahun 2020. 2021, ekonomi Malaysia kembali kepada inflasi dan mengakibatkan peningkatan kepada 2% selepas kempen vaksinasi di Malaysia dibelanjakan secara nasional. Hasil daripada kempen kerajaan Malaysia ini, rakyat Malaysia berasa lebih selamat untuk bekerja dan membeli belah. Ini menyebabkan ekonomi semakin kuat berbanding tahun lepas. Kerajaan Malaysia menggunakan beberapa langkah untuk mengatasi inflasi seperti dasar fiskal, kawal harga, jasa monetary, pengeluaran rizal dengan menggunakan bekalan wang. Sekian, terima kasih.